para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita yang masih direzekikan oleh Allah dengan nikmat hidup. Pada saat dan ketika ini dipilih oleh Allah, diberi taufik untuk menunaikan ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, serta diberi taufik dikumpulkan kita, dihimpunkan kita di dalam majlis ilmu, di dalam taman-taman syurga, di malam Jumaat yang penuh kemuliaan ini, yang Allah melipat kali gandakan apa sahaja jenis amal ibadah. Mudah-mudahan diharapkan hadirin hadirat sekalian senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ni sambungan kitab Tauhid malam ni. Kitab Faridatul Faraid. Muka surat berapa? Lapang surah orang pergi mana semua? Hijrah. Ha? Ha? Ada tempat, ada pilihan tempat lain ni. Alhamdulillah. Muka surat apa pun? Ha? Ke-8 Irodat. Kita tak ingat sampai mana sih. Sifat yang keberapa? 38. Allah, sekejap kita tengok kita punya kitab sama tak? Apa katanya tu? Dan bersalahan qaul. Itu dah tu 38. Muka surat 38, kitab Faridatul Faraid. Allah bersalawat. Malam ni Masyaallah Allah. Tak apa dia beranjak tu hilang, dia hilang ngantuk dia beranjak. Allah. Ramai outstation malam ni. Sebelah sini Ustaz dia. Mujur dia wakil 3 orang. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan bersalahan qaul bagi Mu'tazilah. Okey, kita undur sikit lah muka surat 37 tu. Ambil perenggan tu, bawah tu. Dan dalil atas demikian itu, makna bukti yang menunjukkan di atas bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak wajib bagi Allah menjadikan sesuatu, dan tidak mustahil daripada menjadikan sesuatu, ataupun tidak wajib bagi Allah memperbuat sesuatu, dan tidak mustahil bagi Allah Ta'ala memperbuat sesuatu. Bahkan yang wajib diiktikadkan di dalam hati kita, orang yang beriman, sebagai orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus bagi Allah memperbuatkan tiap-tiap mungkin. Ini akidah tuan-tuan. Ini akidah, ini pegangan yang wajib ada di dalam hati kita orang Islam. Sama ada laki-laki ataupun perempuan, ahli taat ataupun ahli maksiat, wajib kita menyungguhkan, mengiktikadkan di dalam hati bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak wajib dan tidak mustahil memperbuat sesuatu,
bahkan harus sahaja, harus bagi Allah, bukan wajib. Apa erti harus? Apa erti harus? Boleh berlaku dan boleh tidak berlaku, boleh ada, boleh tiada. Itu erti harus. Yang maksud harus di sini harus akli, bukan harus syar'i, harus akli. Yang ini perkara yang akal kita boleh menerima ada, dan akal kita juga boleh menerima tiada. Berlaku pun perkara itu akal boleh terima, tak berlaku pun akal boleh terima. Apa dia? Di antaranya apa? Harus bagi Allah menjadikan sesuatu perkara mungkin atau meninggalkan perbuatnya mungkin. Apa erti mungkin? Sesuatu yang boleh ada, boleh tak ada, itu mungkin. Sesuatu yang boleh ada, boleh tiada, yang akan datang, itu panggil mungkin. Dia di antara perbezaan mungkin dan makhluk. Apa beza makhluk? Apa beza mungkin? Makhluk adalah mungkin yang telah dijadikan oleh Allah. Itu makhluk. Macam kita ni panggil makhluk. Asalnya kita ni mungkin, makna sesuatu yang Allah boleh jadikan, harus yang maknanya boleh juga Allah tidak menjadikan. Kita ni asalnya. Sedia kala lagi Allah nak ciptakan kita boleh, Allah Ta'ala tidak kehendak nak ciptakan kita pun boleh. Itu namanya mungkin, sesuatu yang terima ada dan terima tiada. Kemudian tilik kepada kita ni telah diciptakan oleh Allah, maka dipanggil makhluk. Makhluk. Maknanya makhluk ni adalah mungkin yang telah dijadikan oleh Allah. Yang belum dijadikan panggil mungkin. Contohnya besok pagi tu, ataupun benda yang akan datang, perkara yang akan datang perkara yang akan datang. Contoh rezeki kita besok, ataupun umur kita besok pagi. Perkara yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Boleh jadi besok kita masih diberi hidup oleh Allah, boleh jadi juga besok nyawa kita diambil oleh Allah. Jadi hidup kita besok tu dipanggil mungkin. Benda harus. Kalau contohnya kalau orang tu dia ada zuriat, ada anak sekarang ni 2 orang. 2 orang ni namanya makhluk. Yang nombor 3 tu yang belum ada, namanya mungkin. Sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada, itu nama mungkin. Maka apa hukum Allah menjadikan mungkin ni? Hukumnya harus, bukan wajib. Apa arti wajib? Wajib ni sesuatu yang mesti berlaku, mesti ada, mesti jadi, mesti berlaku sedia kala lagi. Bila sebut perkara yang wajib akli, iaitu sesuatu perkara yang mesti ada sedia kala lagi dan kekal ada selama-lamanya, itu erti wajib. Jadi Allah tidak wajib menjadikan alam. Allah tidak wajib bagi Allah menjadikan makhluk. Tidak wajib bagi Allah menjadikan mungkin. Bahkan harus sahaja. Bila sebut makhluk, bila sebut mungkin ni umum lah tuan-tuan. Umum. Sihat, sakit, untung, rugi, bahagia, tidak, apa lagi? Alam ni lah mungkin orang ni. Selamat tidak, beriman tidak, taufik, kufur, taat, maksiat, itu semua masuk dalam perkara mungkin. Perkara yang harus dijadikan oleh Allah. Ingat tu, ini akidah kita di sunnah. Allah nak jadikan apa yang kita nak, harus. Allah Ta'ala nak menjadikan benda yang kita tak mau, juga harus bagi Allah. Harus bagi Allah, bukan semestinya, bukan sewajibnya Allah menjadikan menjadikan sesuatu. Tidak, Allah tak wajib. Allah tak wajib memberi kita kesenangan. Allah tidak wajib memberi kita kesihatan. Allah Ta'ala tidak wajib memberi kita keselamatan. Allah Ta'ala tidak wajib memberi kita kebahagiaan. Kerana semuanya itu dipanggil mungkin, yang harus sahaja dijadikan oleh Allah. Benda ni sangkut paut dengan beriman qada qadar. Macam mana kita nak beriman dengan qada dan qadar Allah kalau seandainya sifat Allah Ta'ala tu kita tak tahu lagi, tak kenal lagi, tak faham lagi.
Di sinilah nanti menjadikan hamba-hamba itu tidak boleh terima takdir. Kerana pada mereka, ni satu. Kerana pada mereka Tuhan mesti memberi benda yang baik-baik. Sebab tu bila Allah bagi tak baik tak boleh terima. Betul ke tidak? Cuba kita tilik baik-baik. Apabila Allah memberi kepada kita benda yang kita tak nak, kita tak terima. Kadang-kadang zahir lidahnya, aku tak boleh terima tadi. Aku tak boleh terima tadi. Sebab pada dia apa tu? Pada dia, pegangan dia, Tuhan mesti bagi yang baik-baik. Tuhan mesti ikut kehendak dia. Tuhan mesti bagi yang elok-elok, Tuhan mesti bagi yang sedap-sedap, Tuhan mesti bagi yang lazat-lazat, yang nikmat-nikmat. Pada dia, pegangan dia, Tuhan mesti begitu. Orang yang berpahaman, orang yang pegang macam ni tuan-tuan, dia dah masuk dalam kelompok Mu'tazilah dah. Dia dah masuk dalam kumpulan orang yang berakidah Mu'tazilah. Tu sebelah tu kan. Kita dah sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita wajib terima apa sahaja yang telah diaturkan oleh Allah. Kerana pada kita, Tuhan tidak wajib memberi yang elok-elok, yang sedap-sedap, yang lazat-lazat, yang nikmat-nikmat. Itu akidah kita. Allah bagi yang lazat, ada hikmahnya supaya kita bersyukur. Allah bagi kita yang tak sedap supaya kita sabar, supaya kita redha, sangka baik dengan Allah. Yang mana kesabaran terhadap perkara yang tak baik, yang tak elok, yang kita tak ingin datang pada kita, itu menjadi kafarah dosa-dosa kita. Nampak tak? Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Bukan semestinya Allah menurut kehendak kita. Kita yang wajib mengikut kehendak Allah. Kita yang terpaksa mesti akur dengan apa yang Allah Ta'ala kehendak. Bukan Allah menurut kehendak kita. Apabila Allah tak turutkan kehendak kita, kita pun bersangka jahat dengan Allah. Na'udzubillah. Tak sepatutnya Allah buat begini, tak sepatutnya Allah takdir begini, tak sepatutnya Allah bagi begini. Siapa yang meletakkan sifat tidak patut pada Allah? Cuba kita tanya, siapa kita dan siapa Allah? Siapa kita? Kita nak kata tak patut Tuhan buat begini. Siapa kita? Siapa Tuhan, siapa hamba? Siapa pencipta, siapa yang dicipta? Sebab itulah kena kenal Tuhan. Kena kenal Tuhan. Kita mengucap la ilaha illallah, tidak semestinya kita kenal siapa tu Tuhan yang bernama Allah. Jadi kita belajar ni sifat 20 ni nak mengenali, nak mengenal siapakah Tuhan yang bernama Allah ni. Apakah sifat yang ada pada dia, yang mesti ada pada dia, apa dia? Sifat yang mustahil ada pada dia, apa dia? Dan apakah sifat yang harus bagi dia sebagai Tuhan? Ini yang kita nak belajar. Kalau sekadar mengetahui nama, kita tak akan memahami siapa tu Allah. Bagaimana Allah tu nama bagi zat, nama bagi zat yang wajib ada. Apa sifat dia? Tuhan tu, Allah tu sebagai Tuhan, apa sifat dia? Adakah sifatnya seperti yang lain ataupun bagaimana? Ini yang dikatakan mengenal Allah. Wajib setiap orang kenal Tuhan. Kalau tak kenal Tuhan ni, nanti jadi biadab dengan Tuhan. Silap-silap boleh jadi kufur dengan Allah dah. Jaga-jaga, hati-hati. Ni akidah tuan-tuan, sangkut paut dengan iman ni. Salah akidah tak sah iman. Tak sah iman, amal Allah tak terima. Betul ke tidak? Munafik dia beriman tidak? Tak. Munafik dia tak beriman walaupun dia solat cukup 5 waktu. Munafik dia solat 5 waktu. Waktu haji dia pergi haji, waktu umrah dia pergi umrah. Dia sedekah, tapi keimanannya pada Allah salah. Keimanannya pada Allah tak betul. Itu panggil munafik. Kafir munafik nama dia. Zahirnya berkelakuan seperti orang Islam, sebijik macam orang Islam. Semua orang menyangka yang dia Muslim, semua menyangka yang dia mukmin, tetapi pada hakikatnya dia adalah orang kafir yang berpakaian dengan pakaian orang Islam. Golongan munafik ni dia selamat atas dunia. Atas dunia dia selamat.
Sebab semua meraihkan dia seperti orang Islam, tapi dia takkan lepas di hari kiamat. Dia tetap digolongkan oleh Allah bersama-sama orang kafir, kekal dalam neraka Jahannam tu, na'udzubillah. Itu perbezaan munafik dengan orang beriman. Orang beriman ni dia memiliki akidah yang betul, keyakinan ni yang betul, yang teguh, yang jazam. Kemudian apa yang dipegang dalam hati itu bertepatan seperti apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni kita belajar akidah ni nak pastikan ni. Takut kita masuk dalam golongan munafik tu. Ke kita tak risau, ke kita yakin pegangan dalam hati kita terhadap Allah tu betul dah, sedangkan kita pun tak boleh nak membezakan manakah akidah yang betul dan mana akidah yang salah. Cuba kita tilik, cuba kita tanya diri kita sendiri. Sekarang ni akidah, maksud pegangan dan kepercayaan dalam hati terhadap Allah itu yang ada dalam diri kita ni, muafakat ataupun tidak seperti yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau kita kata muafakat, mana dalilnya? Mana bukti yang kita mengaku kepercayaan kita terhadap Allah dalam hati ni betul seperti yang Nabi suruh? Mana dalilnya? Mana buktinya? Sebab tu bila kita belajar, bila kita mengaji bab akidah, di sini nanti kita akan tahu di mana kedudukan akidah kita yang sebenar. Kalau kita belajar mengaji, tiba-tiba apa yang kita dapati selama ni, apa yang kita pegang, yang kita faham terhadap Allah tu betul, alhamdulillah, betul dah tu, sedang molek dah tu. Tiba-tiba bila kita belajar, jumpa malam ni, rupanya selama ni aku salah faham terhadap Allah. Macam tadi dah, yang dia faham Tuhan mesti bagi yang baik-baik. Rupanya malam ni bila dia belajar, rupanya tidak wajib bagi Allah, tidak wajib bagi Allah memberi benda yang sedap-sedap, yang lazat-lazat, yang nikmat-nikmat. Bukan. Bahkan harus sahaja, harus bagi Allah nak bagi benda yang seronok, harus bagi Allah nak memberi kepada kita benda yang tak seronok. Dua-dua tu ada hikmah dia, ada faedah dia. Bila bagi benda yang kita inginkan supaya kita bersyukur, Allah bagi benda yang kita tak inginkan supaya Allah nak suruh kita ni beramal dengan ibadah hati yang namanya sabar, yang namanya redha, yang namanya bersangka baik dengan Allah. Yang mana apabila hamba-hambanya memiliki sikap sabar, redha, sangka baik dengan Allah, itulah yang menjadi penghapus dosa-dosa dia. Nampak tak? Itu hikmah dia. Itu hikmah dia. Allah bagi benda sedap, Allah bagi benda tak sedap. Benda sedap pun ujian, benda tak sedap pun ujian. Sihat sedap tak? Sihat sedap ke tidak? Sedap. Tapi kalau kita tak sabar dengan nikmat sihat ni, kita akan salah guna nikmat sihat. Walaupun kita dapat apa yang kita nak, walaupun kita dapat apa yang kita nak sihat, Allah bagi sihat, tapi kalau kita tak sabar dengan nikmat sihat ni, kita akan lupa dan salah guna. Kita gunakan sihat kita untuk melawan perintah Allah. Allah bagi sihat, kita tak solat. Allah bagi sihat, lari daripada majlis ilmu. Allah bagi sihat, kita berjudi dan macam-macam lagi. Tu maknanya tidak sabar dengan nikmat sihat. Meskipun dia dapat benda yang diinginkan, tapi dia dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Kenapa dibenci oleh Allah? Tidak bersyukur dengan nikmat sihat yang diberi oleh Allah. Jadi kita orang mukmin kena hati-hati. Apabila Allah bagi benda yang kita inginkan, sehat, kaya, begini dan begitu, pastikan jangan melampau batas. Kalau lampau batas, disitulah kita mengundang kebencian Allah. Walaupun kita dapat benda yang kita inginkan. Nak sehat, Allah bagi sehat, tiba-tiba kita salah guna. Allah bagi sehat supaya ibadat, supaya dekatkan diri dengan Allah, buat persiapan mati. Tapi kita gunakan sehat untuk berseronok, berhibur atas dunia, membelakangkan akhirat, tak peduli semayang, tak peduli mengaji dan sebagainya. Maknanya kita kufur nikmat sihat yang diberi oleh Allah. Bila kufur dengan nikmat yang Allah bagi, maknanya situ dah satu dosa, satu
maksiat dah. Kemudian ada kala Allah uji kita dengan benda tak sedap. Supaya apa? Kita sabar, kita redha. Dengan sabar redha tadi, sangka baik dengan Allah, dapatlah kita kasih Allah Ta'ala tadi. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang tanya kenapa ya Allah bagi benda tak sedap, itulah jawapan dia. Itulah jawapan. Kenapa kita nak benda lain tapi dapat benda lain? Supaya kita sabar dan bersangka baik dengan Allah. Allah lebih tahu apa yang padan patut dengan diri kita daripada diri kita sendiri. Memanglah nafsu kita kata nafsu sihat tu bagus. Aku kalau sihat alangkah bagusnya kata kita. Tapi bukan pada Allah. Allah tahu yang kita kalau sihat kita lupakan Allah. Maka Allah bagi sakit. Pada waktu sakit itulah terlebih baik untuk kita di sisi Allah. Bila sakit hatinya bergantung dengan Allah, bila susah hatinya bergantung dengan Allah, merasakan diri berhajat dengan Allah. Tu waktu dia kekurangan, waktu dia sakit, waktu dia susah. Kerana ada manusia yang apabila dia duduk dengan kesenangan, lupa dah, tak ingat dah. Ingat tu, tak wajib. Jadi jangan bersangka jahat dengan Allah apabila datang kepada kita benda yang tak sedap. Kerana Allah tak wajib bagi kita yang sedap. Allah bagi tak sedap pun kena redha, kena terima, kena sangka baik. Ada hikmah dia. Allah nak suruh kita ni ingat dia. Allah tahu kalau jenis kita ni bagi senang memang lupa. Waktu sakit doa angkat tangan tinggi. Waktu senang doa tangan atas lan. Betul ke tidak? Kan dah ada beza tu. Ada beza kan? Hati kita ni waktu kita susah, sakit, lain hajat kita dengan Allah. Gantung hati kita tu dengan Allah. Kalau minta sungguh. Sebab dalam kesusahan, ya Allah, bagi sihat ya Allah, bagi sihat ya Allah. Bukan main. Muka kita berkerut-kerut ni tak. Silap menangis-nangis ni tak. Sungguh ke tidak? Sungguh ke tidak? Ni kita belajar ni mengaji nak tengok diri kita sendiri. Supaya kita boleh muhasabah diri kita. Supaya jadi hamba yang waktu senang, waktu susah sama je hati dia dengan Allah. Waktu senang pun dia berhajat sungguh-sungguh, waktu dia susah pun dia berhajat sungguh-sungguh dengan Allah. Itu baru sifat hamba. Kita tak nak jadi hamba waktu susah kita berhajat bergantung dengan Allah sungguh-sungguh. Kalau doa minta sungguh-sungguh, sepenuh hati, penuh perasaan. Waktu senang kita dah mula doa sambil itu tak kena tu sebenarnya. Akhlak kita, adab dengan Allah tak kena dah. Waktu kita susah kita berhajat dengan Allah, waktu kita senang kita macam tidak berhajat dah dengan Allah. Dalilnya waktu kita minta pun dah main-main. Mulutnya baca doa tapi hatinya ke lain dah. Tapi waktu dia sakit, waktu dia susah, doa hadir hatinya pada Allah Ta'ala. Ini yang kita nak baiki ni tuan-tuan. Ini yang kita nak baiki. Jangan kita puas hati. Jangan kita puas hati kalau sekadar amalan zahir kita. Kata ulama, amalan zahir kita ni tak bawa ke mana pun kalau tidak diturutkan, disertakan dengan amalan hati. Sebab tu apa saja amalan, kata ulama, mesti hadir hati kepada Allah. Kalau solat hadir hati, kalau doa hadir hati. Jangan solat tubuhnya begitu, hatinya ke lain. Itu tak hadir hati. Kata ulama, ibadat zahir batin ni dah kenderaan yang nak membawa kita kepada Allah. Ibadat zahir dan batin ni bila bergabung, inilah dia kenderaan yang nak menyampaikan kita kepada redha Allah. Kalau sekadar zahir sahaja tanpa diiringi dengan amal batin tadi, iman, ikhlas, hadir hati, khusyuk, lazat, merasakan itu nikmah ataupun minnah anugerah Allah, harap Allah terima, takut Allah tak terima, kata ulama itu ibaratnya macam kenderaan yang tak ada minyak, kenderaan tak bergerak, duduk situ jelah kita. Kalau nak cepat sampai kepada Allah, kata ulama, kena ada 10 perkara ni dalam hati kita setiap kali nak membuat apa saja amalan yang zahir. Yang pertamanya iman. Beramal dalam keadaan dia beriman, nombor 1. Kerana
Orang yang beramal tanpa iman tu namanya kafir munafik. Yang keduanya, dia kena ikhlas dalam amalan dia. Kerana orang yang beramal tanpa ikhlas, Allah tak terima amal dia. Ketiga, kata ulama, hadir hati. Hadir hati. Dalam ibadat, hadirkan hati kita pada Allah. Yang keempat, merasakan kelazatan di dalam ibadat. Usahakan supaya kita merasakan seronok dalam apa saja amalan yang kita buat. Yang kelimanya, membesarkan ibadah tu. Membesarkan, jangan meremeh-temehkan amalan yang kita buat tu, sekecil apa pun. Kemudian apa lagi? Kita pun tak apa nak ingat sangat. 5 baru tu. 6 dah? Berapa dah? 5 dah? Yang seterusnya, kalau tak ingat nanti bulan depan sambung. Kemudian apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harap, takut Allah tolak amalan kita. Sambil buat ibadat tu ada perasaan takut, ya Allah, janganlah kau tolak, janganlah kau tak terima. Seterusnya, harap Allah terima. Harap Allah terima. Seterusnya, merasakan ini anugerah pemberian Allah. Aku boleh solat ni, aku boleh mengaji ni, aku boleh baca Quran ni, ini anugerah Allah semata-mata. Supaya apa? Nak mengelakkan diri kita daripada timbul penyakit ujub dalam ujub, perasaan hebat, kagum dengan diri sendiri. Dah berapa dah tu? 7 8. Nanti baki tu nanti kan dia. Tu cuba kita cek benda-benda tu ada tak dalam hati kita waktu kita buat ibadat. Kalau tak ada, usahakan. Usahakan. Itu kalau setiap amalnya ada 10 benda tu dalam hati, kata ulama, dia akan cepat sampai kepada Allah. Kalau tak ada, ibadatnya takkan ke mana. Situ jelah duduk. Baik. Ingat tu, apa sahaja Allah Ta'ala buat itu hukumnya harus, bukan wajib. Itu akidah kita. Dan mungkin itu mana tadi? Dan dalil antara demikian itu bahawanya jika wajib atau Allah Ta'ala memperbuatkan sesuatu atau meninggalkan dia, nescaya jadilah yang jaiz itu wajib dan jadilah yang jaiz itu mustahil. Nampak? Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan harus, ataupun kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan harus, maka setiap yang harus itu akan berubahlah menjadi wajib. Mana pula yang harus tetap harus, yang wajib tetap wajib, yang mustahil tetap mustahil. Maka diketahui daripada demikian itu bahawasanya Allah SWT itu tidak wajib batasnya Allah memperbuat sesuatu daripada mungkinan, tak wajib. Allah menjadikan kita ni semata-mata dengan kehendak Allah. Allah bagi pahala kepada kita ibadat semata-mata dengan kehendak Allah. Allah masukkan syurga pun semata-mata dengan kehendak Allah. Bukan wajib bagi Allah bagi kita pahala, bukan wajib Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga, bukan. Harus sahaja bagi Allah. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Tu tak sama macam orang yang berakidah Mu'tazilah. Tak sama pada sudut mana tu? Pada kata mereka itu wajib atas Allah Ta'ala memperbuat solah dan aslah. Apa maksud solah? Buat baik. Pada dia iktikad Tuhan mesti bagi benda baik. Mesti. Jadi kalau Allah bagi tak baik tu makna boleh kritik dah. Kalau datang pada kita benda tak baik, maknanya boleh kritik dah pada pahaman ni. Sebab pada dia Tuhan mesti bagi benda baik. Sebab tu tadi saya ingat kan, jangan masuk dalam kumpulan ni. Nampak tak? Tanpa sedar rupanya masuk dah dalam kumpulan ni. Tu bahaya kalau tak mengaji. Bila mengaji baru tahu, tak boleh begini, sepatutnya kena begini, tak boleh begini. Kalau kita berakidah ahli sunnah wal jamaah, kenapa kita kata tak boleh terima bila Allah Ta'ala bagi kita benda tak sedap? Itu menunjukkan pada kita Tuhan mesti bagi yang sedap. Dalilnya, bila Allah bagi tak sedap, kita tak boleh terima. Bila Allah tak tunaikan kehendak kita, kita tak boleh terima. Pada kita Tuhan mesti bagi kehendak kita. Salah tu.
Salah tu. Menunaikan kehendak hamba itu harus bagi Allah, bukan wajib. Allah tak wajib tunaikan kehendak kita. Harus sahaja. Pegang baik-baik dalam hati kita. Kita semayang, tapi Allah tahu yang dalam hati kita ni kita menghukumkan Allah mesti bagi kita. Solat, Allahu Akbar, dalam hati pegangan dia, Tuhan ni yang aku sembah ni, dia mesti bagi yang baik-baik pada aku. Na'udzubillah min dzalik. Salah dah akidah kita. Baiki balik. Istighfar banyak-banyak. Moga Allah ampunkan dosa kita. Belajar sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dapat manfaat belajar. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan akidah kita betul. Kita tak nak mati dalam keadaan akidah kita sesat. Makan tak habis nanti kita. Menyesal selama-lama. Kena risau. Risau, takut salah akidah. Bersalahan Mu'tazilah. Jadi mereka ni, Mu'tazilah, dia kata pegangan mereka, kefahaman mereka dalam hati iaitu mana? Tuhan mesti bagi yang baik. Di antaranya mana? Tuhan mesti tunaikan segala kehendak kita. Ini fahaman Mu'tazilah. Jaga. Dia nak jadi Mu'tazilah ni tak payah pergi jabatan. Tak payah pergi jabatan agama minta borang, tak payah. Tak payah minta borang jabatan agama. Cukup dalam hati kita ada fahaman macam ni, Mu'tazilah dah tu, automatik dah Mu'tazilah. Tak payah nak pergi jabatan agama nak minta borang apa, jadi Mu'tazilah, tak payah. Dan aslah, makna wajib bagi Allah satu tadi, bagi benda baik, dan wajib bagi Allah menjadikan yang terlebih baik. Aslah itu makna yang terlebih baik. Contoh, yang si A bagi makan sedap, yang si B bagi makan yang lebih sedap. Maksudnya yang ni sedap, yang ni lebih sedap. Pada mereka ini wajib bagi Tuhan, pada kita tidak. Harus sahaja. Kalau Allah mesti bagi, menunjukkan di situ telah ada tekanan pada Allah. Betul ke tidak? Allah mesti bagi, maknanya dah ada tekanan pada Allah. Padahal kita dah belajar dulu pun kita dah belajar dah. Tuhan tu bersifat dengan istighna. Dia terkayul. Dia tak berkehendak, tak berhajat kepada sesuatu. Lagi pula dia bersifat iradah. Dia mengkehendaki. Allah menjadikan sesuatu tu dengan kehendak, bukan dengan terpaksa. Kalau terpaksa Allah tak buat, kerana terpaksa itu lawan bagi iradah. Terpaksa itu sifat yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah bersifat terpaksa, maka dia tidak istighna. Dia tak ada kekayaan. Kalau Tuhan tu ada tekanan, mana dia tak kaya. Kaya ni mana dia bebas mentah berikut dia. Ikut dia, itulah Tuhan. Ikut dia. Dia nak bagi apa, nak buat apa, ikut dia. Kita jangan pertikai, jangan persoal. Kita ada tugas kita, iaitu beribadat. Itu tugas kita, ibadat. Apa yang Allah suruh buat, buat. Apa yang Allah suruh tinggal, tinggal. Jangan pertikai soal menyoal kerja Tuhan. Jangan. Itu bukan urusan kita mempersoalkan kerja Tuhan. Kerja kita taat kepada Allah zahir batin. Itu tugas kita. Kerana dia lebih tahu dengan apa yang dia buat. Dia lebih tahu dengan apa yang dia ciptakan, dengan apa yang dia takdirkan. Sesungguhnya kita tak tahu. Artinya yang baik dan yang terlebih baik, itu akidah Mu'tazilah. Jadi jangan, kalau sebelum ni beginilah kepahaman kita tentang Allah, selama ni rupa-rupanya kita salah faham tentang Allah. Betulkan balik. Istighfar banyak-banyak dengan Allah, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Moga Allah ampunkan kita. Yang mengaku, ya Allah ampunkan aku salah sebab aku tak belajar dulu. Allah Maha Pengampun, jangan risau. Kenapa Allah pilih kita belajar akidah? Sebab Allah nak suruh kita baiki.
Kalau Allah tak nak baiki akidah kita, Allah akan singkirkan kita daripada majlis ilmu akidah. Awal lagi Allah tak akan pilih kita. Jadi bila orang tu dipilih oleh Allah duduk dalam pengajian akidah, di sini menunjukkan Allah nak memperbaiki dan memperbetulkan akidah kita. Allah Maha mengetahui ada benda yang salah dalam hati kita. Sebab tu Allah jemput kita, panggil kita, dudukkan dalam majlis ilmu sebagai asbab, yang mana hakikatnya Allah sendirilah yang nak memberikan jalan petunjuk. Kalau kita tak bersyukur diberi petunjuk oleh Allah, tak tahulah nak cakap. Ini di antara doa-doa kita. Barangkali yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita minta dalam solat tu, ihdinas siratal mustaqim, bimbing jalan lurus ya Allah. Maka Allah kabulkan, Allah pilih, Allah jadikan asbab majlis ilmu itulah sebagai tempat Allah nak memberikan petunjuknya. Tapi kalau kita palingkan diri, itu salah kita. Apa yang kita minta Allah nak bagi. Tapi bila kita palingkan muka, maknanya kita sendiri yang menolak pemberian Allah. Kita sendiri yang menolak apa yang kita minta daripada Allah. Dalam solatnya minta petunjuk, tapi majlis ilmu palingkan diri. Ini menunjukkan apa ni? Dia sendiri yang menolak apa yang dia minta, kerana dia tak faham apa yang dia minta dalam sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim, minta bimbing jalan lurus. Ni di antara ni. Macam mana nak mengikut jalan lurus tanpa pengetahuan? Sebab tu Allah dekatkan kita dengan pengetahuan supaya tahu jalan lurus tu bagaimana. Tapi kita tak nak, paling muka, larikan diri, berasa tak penting. Orang yang tak nak petunjuk ni, bila baca Fatihah dalam semayang, langkau ayat tu. Boleh? Siapa yang tak nak petunjuk daripada Allah, bila solat Fatihah, langkau ayat tu, jangan baca ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim tu, langkau terus amin aja. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amin dah. Sebab ayat lepas tu nak minta petunjuk tu. Kenapa nak baca kalau kita sendiri tak mau? Orang yang minta ni sebab dia nak. Kenapa? Kalau betul nak, kenapa bila Allah bagi kita palingkan muka? Kenapa? Bukan marah tak tuan-tuan, nasihat ni. Kadang kita, yalah, itulah pentingnya memahami solat tu. Jangan sekadar mendirikan solat. Kena belajar solat tu apa. Apa pengisian dia, apa erti bacaan tu, apa yang kita minta tu sebenarnya. Tapi bila kita sendiri tak tahu apa yang kita minta, bila Allah dah bagi depan mata kita, kita sendiri palingkan muka. Besok jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Allah besok. Allah dah bagi petunjuk. Banyak kali orang duk mengajak, duk kempen kita, mari belajar, mari mengaji, mari belajar, mari mengaji. Malam ni, mari orang paling muka tak mau. Tapi minta lagi, besok minta lagi, bimbinglah aku ya Allah jalan yang lurus. Allah bagi, lagi balik, besok minta lagi. Tak tahu nak jadi hamba yang macam mana sebenarnya. Maka harus baginya Allah Ta'ala memperbuatkan keduanya. Ini akidah kita. Harus bagi Allah. Apa maksud harus? Boleh jadi dan boleh tidak jadi. Boleh Allah ciptakan, boleh Allah tidak menciptakan. Keduanya. Apa tadi sebelum tu? Allah nak bagi benda baik pun harus, Allah nak bagi yang terlebih baik pun harus. Bukan wajib, bukan menjadi kemestian pada Allah, bukan. Dan ketiadaan memperbuatkan keduanya. Kalau Allah Ta'ala tak nak bagi sedap pun harus, tak nak bagi yang terlebih sedap pun harus, Allah nak bagi susah sepanjang-panjang pun harus bagi Allah. Harus bagi Allah. Daripada dalam perut sampai mati, susah, tak pernah jumpa senang, harus bagi Allah jadikan. Bukan wajib. Bukan wajib bagi Allah, dan bukan mustahil Allah Ta'ala nak buat begitu. Dan solah itu barang yang membetuli fasad. Yang dia kata benda baik, benda elok tu, benda yang menyalahi fasad, benda tak elok, seperti iman. Iman tu namanya solah.
Lawan dia apa? Yang membetuli, mana yang berlawan dengan kufur. Maka harus bagi Allah nak pilih yang ni dia nak jadikan beriman, yang tu dia nak jadikan kufur. Harus bagi Allah. Kalau wajib Allah memberi iman, tak ada seorang pun yang kafir atas dunia. Betul ke tidak? Kalau Allah wajib membuat baik, takkan ada seorang pun yang kufur dengan Allah. Makna wajib Allah bagi iman semuanya, takkan ada seorang pun yang tak beriman dengan Allah. Jadi yang kita tengok sendiri, ada yang beriman, ada yang tak beriman. Kalau kita iktikad yang beriman tu Allah yang jadikan, dah yang tak beriman tu mana datang dia tak beriman dah. Kalau bukan Allah yang jadikan, mana datang tu? Ataupun beginilah, di antara syurga dengan neraka, syurga dan neraka, mana baik, mana tak baik? Syurga baik ke neraka baik? Tak tahu. Salah ni. Dah tentulah syurga tu tempat baik, tempat sedap, tempat seronok, betul? Maka Allah jadikan. Neraka tempat tak sedap, tempat azab, tempat tak elok. Kalau ikut pandangan ni, pahaman ni, siapa pula yang jadikan neraka tu? Mana datang neraka tu? Tumbuh sendiri, muncul sendiri, jadi ingat sendiri. Orang yang iktikad Tuhan wajib buat benda baik, yang tak baik bukan Tuhan yang buat, jadi neraka tu siapa buat? Syurga Allah buat, kata dia, sebab tempat sedap, tempat elok. Neraka siapa buat? Adakah benda yang berlaku tanpa dijadikan oleh Allah? Adakah benda yang ada sesuatu perkara yang dia ada kuasa menjadikan diri dia sendiri? Tidak ada. Tidak ada. Sebab tu akidah kita ahli sunnah wal jamaah, buruk, baik, taat, maksiat, sedap, tidak, kedua-duanya ni dikehendaki oleh Allah dan dijadikan oleh Allah. Ini akidah kita. Jangan jadi Mu'tazilah ni. Yang baik aja Tuhan buat, yang tak baik bukan Tuhan buat. Kalau bukan Tuhan buat, siapa yang buat? Mesti ada orang yang buat. Kalau Tuhan tak buat, siapa yang buat neraka tu? Cuba jawab. Itu pun tak tahu jawapan ni. Siapa yang buat? Oh, dia kata jadi dengan sendiri. Oh, maknanya ada sesuatu yang berkuasa seperti Allah lah, memiliki kuasa boleh menjadikan. Mana ada sesuatu kuasa yang boleh menjadikan kecuali Allah? Ni benda dalam hati, tuan-tuan. Sembahyang tu cerita lain. Sembahyang cerita lain. Sembahyang tu orang panggil Islam. Ini yang kita sedang sembang ni iman. Kita jangan jadi orang yang solat tapi tak beriman, solat tapi imannya salah. Kita tak nak macam tu. Dan solat itu barang yang membetuli fasad seperti iman pada membetuli kufur. Jadi pada Mu'tazilah, iman tu Allah buat, kalau kufur bukan Allah buat. Yang beriman tu semua Allah jadikan, yang tak beriman tu mana datang kan? Kedua-dua itu daripada Allah. Dan sihat pada membetuli sakit. Oh, yang sihat Allah lah yang jadikan. Yang sakit tu bukan Tuhan jadikan. Mana datang sakit? Sakit jadi sendiri. Sakit tu dijadikan diri dia sendiri ke? Sakit yang nama sakit tu dia boleh ada dengan sendiri ke? Tidak. Kedua-duanya itu daripada Allah lah. Dan aslah barang yang membetuli salah, seperti memberi makan akan seorang makanan yang sedap. Allah Ta'ala bagi nasi lemak sedap. Dan pada membetuli memberi makan yang tiada sedap. Tu. Tiada sedap apa? Nasi lauk kicap. Tu. Nasi lauk kicap. Dan kata setengah ulama, kedua-duanya perkara yang satu. Kata setengah ulama, salah ke aslah ke sama je. Bukan benda lain-lain dah. Benda sedap dan yang terlebih sedap tu sama je.
Dan bersalahan lagi dengan bagi kaul Mu'tazilah pada kata mereka itu wajib atas Allah membangkitkan segala Rasul alaihimus salatu wassalam. Ini di antara pegangan mereka. Mereka kata Allah mesti membangkitkan Rasul. Allah mesti membangkitkan Rasul. Dah zaman fatrah tu mana datang Rasul? Tak ada Rasul pun pada waktu tu. Kalau kata wajib ada Rasul, sentiasalah ada Rasul. Kenapa zaman fatrah tu tak ada Rasul yang diutus oleh Allah? Nampak tak? Banyak menyalahinya. Banyak menyalahi. Itu akidah ahli sunnah ni duduk tengah-tengah. Ahli sunnah wal jamaah ni duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Duduk atas jalan selamat. Nak tahu apa akidah ahli sunnah wal jamaah? Mari belajar. Petang tadi waktu kuliah ada secara online ni ada yang tanya, kenapa Tuhan tak boleh banyak? Manusia ni macam-macam lah. Tak pelik lah. Kita ni sebab apa? Kita ni mujur lah, duduk lahir kalangan mak bapak Islam, saudara mara Islam, kawan-kawan Muslim. Jadi kita tahulah sikit-sikit, tak mengaji pun. Tapi jangan tuan-tuan ingat tak ada orang yang memang tertutup daripada benda tu. Walaupun dia orang Melayu, dia lahir di kalangan mak bapak yang tak tahu tentang agama Islam, walaupun Islam. Jadi dia tak tahu cerita. Kawan-kawan dia pula yang sama waktu dengan dia. Jadi tak mustahil keluar soalan-soalan yang macam tu. Kita sebab tu kita kena berasa mujur ya Allah. Mujur ya Allah. Jadi kita kena ada sifat belas kasihan pada mereka tu. Kalau kita duduk di tempat mereka, kita pun begitu. Sebab tak ada petunjuk, nak tahu mana daripada kecil memang tak pernah dengar. Jadi tak mustahil lah keluar benda pelik-pelik macam tu. Itulah juga. Pun Allah yang kehendak tu, apa tu? Hikmah dia nak membuka ruang dakwah. Boleh mendidik, boleh mengajar, boleh memberitahu. Dah kalau semuanya alim, semuanya soleh, soleha, semuanya wali-waliullah ataupun atas dunia ni semua para nabi rasul, nak dakwah apa? Cuba kita. Nak ajak orang sembahyang? Nak ajak orang mengaji? Nabi-nabi, rasul-rasul semua, wali-wali semua. Macam mana? Buka tak? Ada tak ruang nak berdakwah, nak mengajar, nak mengaji? Ada? Tak ada dah lah. Nak beribadat macam mana? Betul Allah jadikan dunia ni tempat ibadat. Maka dengan kebijaksanaan Allah, Allah jadikan asbab-asbabnya supaya terbuka pelbagai ruang ibadat. Maka kita boleh membuat ibadat macam-macam jenis ibadat, yang nanti hasil daripada tu kita boleh bawa balik akhirat kebajikan yang banyak. Ibadat ni bukan sembahyang aja. Sabar ibadat. Sangka baik dengan Allah ibadat. Redha qada qadar ibadat. Jangan ibadat kita ingat ibadat sembahyang, ibadat baca Quran, ibadat puasa, ibadat haji, ibadat umrah. Dan ibadat hati ni tadi tu, ibadat hati tu sabar, redha, sangka baik dengan Allah, rendah diri dengan Allah. Tu ibadat lah tu. Jadi kalau Allah Ta'ala tak jadikan benda-benda macam tu, kita nak beribadat macam mana? Kalau tak ada fakir miskin, si kaya nak sedekah macam mana? Nak zakat macam mana? Betul tak? Allah bijaksana kan? Maha bijaksana ya? Jadi Allah dengan kebijaksanaannya menjadikan asbab-asbab agar terbuka pelbagai ruang dan peluang untuk kita beribadat. Ada orang dia jadi waliullah bukan dengan sebab sembahyang sunat dia banyak, dengan sebab sabar dia banyak. Sebab apa sabar banyak? Sebab ujian yang datang pada dia tu banyak. Ujian yang datang pada dia tu berat-berat. Tapi dia sabar dan sangka baik dengan Allah. Asbab tu Allah naikkan darjatnya menjadi kekasih Allah. Bukan dengan sebab sembahyang sunat. Kita ni, hati kita dengan Allah lebih dekat waktu kita diberi bala oleh Allah, berbanding dengan kita dalam sembahyang. Kita dalam sembahyang hati tak ada pun dengan Allah. Betul tak? Dah mana faedahnya? Mana Allah redha? Kita solat tapi hatinya melayang. Tapi waktu kita diberi ujian bala daripada Allah, kita sabar, kita redha, hati kita dekat dengan Allah. Yang mana dua ni menjadi asbab Allah redha dengan kita?
Semayang tadi dengan khayal ataupun waktu menimpa kesusahan yang mendekatkan hati kita dengan Allah sentiasa? Mana satu? Tak tahu. Susah kan, tutup je lah kelas ni. Waktu ditimpa musibah tadi. Itu hikmah dia. Ada orang dalam hatinya memang dekat dengan Allah, tapi kita tak ada peluang tu. Allah nak kita ni dapat kelebihan juga. Allah jadikan musibah, asbabnya musibah. Dengan asbab musibah tadi kita sabar, menjadikan hati kita dekat dengan Allah. Dengan sebab tu kita juga mendapat redha Allah. Dalam solat tak dapat, sebab solat kita tadi kosong. Inilah kita tak mujuk ulama tolong ceritakan secebis hikmah-hikmah di sebalik benda-benda tu. Rupa-rupanya Allah nak bagi kita redha dengan cara macam tu. Sebab kalau muka macam saya ni nak dapat redha Allah dengan semayang contohnya, mati hidup balik pun tak dapat lah. Takbir je pergi laut dah, muka ikan dah. Sampai bagi salam kan bawa ikan. Tak ada dalam semayang. Ghaib. Bukan fana dengan Tuhan, tak. Dalam semayang itulah fana dengan urusan dunia. Segala macam datang, bini, anak, begini, begitu, habis. Tapi bila Allah bagi masalah, Allah bagi bala hati kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah. Aku lemah, aku dhaif, aku tak kuasa, tolonglah. Dalam solat tak ada je tu. Tu kata Allah Maha Bijak. Mengaji. So kenal Tuhan tu, barulah tahu hikmah-hikmahnya sebersikit. Ada yang kita tak tahu hikmahnya, itu serah pada Allah lah. Itu di antara hikmah yang ulama kata, kenapa Allah bagi kita musibah, ujian begini. Sebab Allah nak buka ruang dan peluang kita ni beribadat ataupun mendekatkan diri dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita tahu dah begitu, kita seronok macam tu. Wali-waliullah tu, orang ahlillah tu, orang yang ma'rifatullah tu, dia berseronok dengan benda-benda itulah. Benda-benda itulah yang menjadikan dia seronok beribadat dengan Allah. Dengan kesusahan, kepayahan itulah. Sebab apa? Dengan kesusahan, kepayahan, ujian itulah yang menjadikan mereka mendekatkan diri dengan Allah. Mereka lebih dekat dengan Allah bila diberi musibah berbanding diberi kesenangan. Golongan tu dia suka diberi ujian dengan Allah. Diberi ujian oleh Allah, dia seronok, dia suka, dia berhari raya. Bila dia dapat ujian, itulah hari raya dia. Kerana waktu ditimpa ujian itulah hatinya paling dekat dengan Allah. Tu di sisi ahlillah itulah. Sisi kita dah macam neraka rasanya. Beza kita dengan orang-orang tu. Kita bahagia bila Allah layan kehendak nafsu kita. Ini yang membahagiakan kita. Kalau bahagia ingat Tuhan tak apalah. Makna bahagia ni seronok sebab terjamu nafsu kita tu, nak keinginan tu. Orang waliullah, ahlillah tu, ma'rifatullah tu, dia lain. Bila dia duduk dalam senang, dia tahu hatinya jauh dengan Allah. Jadi dia tak seronok dengan kesenangan. Sehingga dia berdoa minta, ya Allah jadikan aku fakir miskin. Ada kita doanya tu. Siapa yang doanya tu? Cik angkat tangan. Cik jatuh tangan. Siapa doa, ya Allah jadikan aku fakir miskin, agar hati aku sentiasa berhajat bergantung padamu, ya Allah. Ada? Kalau ada kan begitu, kita nak jumpa balik Tak ada. Tapi mereka minta. Sebab apa? Pada mereka dengan kesusahan itulah mendekatkan diri dia dengan Allah. Sebab dalam hidup di dunia ni tak ada lain, yang dicari Allah aja. Lain tuan-tuan ni, ahli dunia dan ahli ibadat, ahli akhirat lah lain. Ada ke golongan macam tu? Ada lah, tak ada lah. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi sebenarnya Allah tak wajib pun membangkitkan Rasul. Harus.
Rasul kan masuk juga dalam perkara mungkin. Rasul tu Nabi tu mungkin, Rasul tu perkara mungkin. Bukan wajib Allah mengutuskan Rasul, tak wajib. Maka harus baginya Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka itu Rasul, dan ketiadaan membangkitkan. Kalau Allah Ta'ala tidak kehendak nak mengutuskan pada Nabi Rasul pun boleh, tak jadi salah pun pada Allah. Tak jadi salah pun pada Allah tu kalau tak nak utuskan Nabi, tak nak utuskan Rasul. Tak jadi salah pun kalau Allah Ta'ala nak jadikan semua manusia dalam dunia ini semuanya tidak beriman dengan Allah. Allah Maha Kuasa jadikan macam tu. Allah Maha Kuasa jadikan semuanya beriman, tak ada yang munafik, tak ada yang kafir seorang pun. Allah Maha Kuasa jadikan semua tu. Kenapa? Kerana sekaliannya itu dipanggil mungkin. Benda yang harus dijadikan oleh Allah. Dan bersalahan pula bagi Mu'tazilah pada menafi mereka itu akan memperlihat Allah Ta'ala akan zatnya yang maha tinggi. Mu'tazilah tak terima tu. Kita ahli sunnah dah. Kita mengiktikadkan harus Allah mentajallikan zat dia. Harus bagi Allah menunjukkan zatnya kepada hamba-hamba yang dia kehendaki. Harus. Kenapa harus? Kerana Allah Ta'ala itu zat yang wajib ada. Setiap benda yang ada harus dilihat sekiranya diberi izin oleh Allah. Itu akidah kita. Jadi di antara akidah kita, dalam syurga besok, sewaktu kita semua muslimin mukminin ni dah berada di dalam syurga, Allah memberi peluang memandang kepada zat Allah yang tidak bertempat dah. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kata Tok Guru kita, waktu tu besok, siapa yang diberi lihat oleh Allah akan zat Allah, dialah yang merasai kenikmatan yang paling dahsyat sekali dalam syurga tu. Dan dia sahaja yang mengerti dan memahami, dan tak boleh menceritakan, mensifatkan bagaimana tak boleh. Sebab apa boleh lihat pula? Kerana Allah tu kan ada. Bukan bermaksud sewaktu tu Allah berada dalam syurga sekali, bukan. Jaga baik-baik akidah kita. Allah Ta'ala tak bertempat walau di mana-mana pun. Waktu kita dalam syurga tu, waktu muslimin dalam syurga tu, waktu tu Allah membukakan hijab pada zat dia. Bukan makna Allah sekali duduk dalam syurga. Bukan tuan-tuan. Maha suci Allah dari bertempat. Jaga akidah kita baik-baik. Jangan duk percaya tu. Pahaman-pahaman duk kata Tuhan bertempat di sini, di situ, di atas, di bawah, turun, naik, bergerak, diam. Jangan main-main tu. Menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk tu. Na'udzubillah. Jadi harus bagi Allah Ta'ala memperlihatkan ia Allah, mentajallikan akan zatnya, akan hambanya. Tetapi meskipun harus bagi Allah menunjukkan zatnya, tetapi tiada jatuh melihatnya. Maksud tiada jatuh ni tidak berlaku melihatnya Allah di dalam dunia. Jangan salah faham ayat ni. Bukan melihat Allah dalam dunia. Maksudnya hamba yang diberi peluang melihat Allah sewaktu hamba tu masih di dunia, tu maksud dia. Bukan memberi peluang kepada hamba melihat Tuhan dalam dunia. Lama kang faham Tuhan duduk dalam dunia pula dah. Waktu kita hamba ni di atas dunia ni, masih hidup di dunia ni, ada hamba-hamba yang Allah Ta'ala memperlihatkan zat dia sewaktu dia masih di dunia lagi. Siapa dia? Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu tak ada. Secara nyata, secara zahir, secara jaga tidak berlaku melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara mimpi itu berlaku. Melihat Allah di dalam mimpi itu berlaku. Kalau tak silap sisi Imam Ahmad kata silap. Ada lagi. Tapi walaupun melihat Allah dalam mimpi, tetap tak boleh menceritakan
Tak boleh nak menceritakan begini, begitu, warna. Tak ada. Maha suci Allah daripada segala-galanya. Maha suci Allah daripada berjirim, berjisim, bertempat, berbentuk dan sebagainya. Bukan maksud bila melihat Allah boleh cerita. Malam tadi besok dalam syurga, besok duk cerita dengan kawan kita dalam syurga, tadi dapat tengok Tuhan begini, begitu. Dah. Mustahil. Tetap sifat mukhalafah Allah Ta'ala itu sifat yang wajib, yang kekal ada pada zat Allah sedia kala lagi dan selama-lamanya. Tuhan tu bersifat mukhalafah. Bukan Tuhan tu tak serupa sewaktu sebelum kiamat ni. Sewaktu manusia tak duduk dalam syurga ni, besok dah duduk dalam syurga, Tuhan serupa dengan makhluk dah. Tidak serupa selama-lamanya, tidak berpenghujung. Melainkan hambanya membawa bahawa memperlihat ia akan zatnya, akan hambanya Allah, tetapi tiada jatuh melihatnya, yakni tiada berlaku melihatnya Allah di dalam dunia, melainkan bagi Nabi kita Muhammad SAW, iaitu pada malam Isra. Pada malam itulah Allah membukakan hijab zatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sewaktu Nabi kita berada di tempat yang tertinggi sekali, yang mulia sekali. Bukan Allah duduk di situ, bukan. Waktu Nabi sampai di situ, Allah membukakan hijabnya kerana tanda-tanda kemuliaan, kebesaran, kesucian memandang zat Allah Ta'ala tu. Padahal kalau di dunia Allah nak menzahirkan pun boleh, tapi tak nampaklah hebatnya. Tak nampaklah hebat melihat Allah ni seagung-agung perkara, seagung-agung nikmat syurga tu. Nikmat syurga tu macam-macam jenis ada nikmat, tapi yang paling agung, yang paling dahsyat, yang paling maha dahsyat, maha sedap, maha lazat, iaitu memandang zat Allah lah. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Maka telah melihat ia Nabi SAW akan Allah Ta'ala dengan dua mata kepalanya di dalam jaga, dengan ketiadaan kaifiat. Tak boleh nak cerita macam mana. Itu maksud. Bukan masuk Nabi melihat Allah tu, Allah berada di hadapan bertentangan. Bukan. Bagaimana? Wallahualam. Tanpa kaifiat nak ceritanya. Ni saya melihat ni, kita melihat ni dengan kaifiat ni. Bila kata melihat, benda ada, objek ada kat depan. Tu tak, ni dengan kaifiat. Dekat, ada jarak, ada cahaya dalam ruang. Ni melihat dengan kaifiat. Melihat Allah tanpa kaifiat. Bagaimana? Wallahualam. Nak tahu? Beramal soleh. Beramal soleh, nanti kita sendiri insya-Allah direzekikan oleh Allah. Dan barang siapa mendakwa, siapa mengaku akan melihatnya Allah Ta'ala di dalam jaga pada dunia ini, lain daripada Nabi Muhammad SAW, tiada syak, maka tiada syak pada kufurnya, jadi kafir. Siapa mengaku, dia kata dia lihat Allah, dia nampak Tuhan waktu jaga dia, bukan dalam tidur, waktu dia jaga ni, waktu sedar ni, dia kata dia nampak Tuhan. Kafir lah dia. Jadi kafir. Jangan gurau-gurau pun tak boleh. Jangan buat gurau-gurau, jangan buat maharaja lawak, jangan. Malam tadi aku tengok Tuhan, jadi kafir. Jangan buat lawak-lawak. Benda ni bukan buat lawak-lawak, tuan-tuan. Adapun di dalam tidur, maksudnya adapun melihat Allah di dalam tidur, maka tiada khilaf pada harusnya dan jatuhnya. Adapun memandang melihat Allah di dalam tidur, tidak ada khilaf ulama mengatakan harus berlaku. Tengok nombor 34 tu, apa ditulis tu? Adapun di dalam tidur, maka tiada khilaf pada harusnya dan jatuhnya berlakunya. Dan yang dilihatkan dia di dalam tidur, jika ada ia dengan wajah yang tiada mustahil, wajah ni atas jalan yang tidak mustahil atas Allah Ta'ala, maka iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam tidur nampak berbentuk, berwarna, bukan dia lah tu. Faham tak? Sebab tu kena kenal sifat Tuhan dulu. Mukhalafah tak serupa. Macam mana cara melihat tak serupa tu, mana kita tahu? Orang yang lihat dia dah faham. Sebab tu kata guru, dia kata orang yang lihat tu saja faham. Nak cerita tetap tak boleh cerita. Cerita macam mana pun tak kena. Sebab Allah tu tak serupa, tak berbentuk, tak berjirim, tak berjisim, tak bertempat, tak ada hubung kait dengan ruang. Bukan duduk dalam ruang, bukan duduk luar ruang, bukan duduk kiri kanan, depan belakang, atas bawah.
Dah macam mana wallahu alam lah. Dalam tidur, kalau dia kata dia malam tadi dia mimpi bertemu Allah, tapi warnanya putih, bukan dah tu. Jumpa Tuhan, cahaya terang lagi, bukan main, bukan dia lah tu. Nanti waktu nak mati macam mana tuan-tuan? Waktu nak mati besok, sakaratul maut, iblis menyerupa macam-macam. Macam mana kita nak membezakan? Kalau kita tak tahu sifat Tuhan bagaimana, sifat makhluk bagaimana, macam mana nak menyelamatkan iman kita waktu sakaratul maut besok? Tok Guru tak ada duduk sebelah baca kitab Faridah. Kau nampak apa tu? Kau nampak apa tu? Nampak apa? Cerita sikit. Ni bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih. Ni dengar ni nak ajar ni. Dah ngak nyawa nak keluar dah. Waktu sihat inilah belajar. Mudah-mudahan besok waktu nak mati Allah beri pertolongan. Ilmu itulah yang sebagai asbab menyelamatkan kita besok. Ni kita pun tak tahu Allah tu sifatnya bagaimana, zatnya bagaimana sifatnya. Yang layak, yang tak layak dengan dia kita tak tahu. Kita tak boleh nak beza yang mana zat Allah, yang mana zat makhluk, yang mana sifat Allah, yang mana sifat makhluk. Bagaimana kita nak bezakan besok saat datangnya tipu daya setan iblis yang paling dahsyat sekali, saat-saat getir peluang terakhir, dia akan gunakan segala kemahiran dan kepakaran dia untuk memastikan orang ni mati dalam keadaan syirik dengan Allah. Macam mana tu? Siapa nak tolong kita besok? Kalau sekarang kita tak nak tolong diri kita sendiri. Sebab tu mengaji itu tuan-tuan. Betulkan niat, ngaji akidah, serah pada Allah. Pandai tak pandai itu bukan urusan kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita ikhlas nak belajar, niat belajar ni sebab kita takut akidah rosak, walaupun tak pandai, insya-Allah Allah akan tolong kita. Allah akan tolong itu. Walaupun kita mengaji tak pandai-pandai, tak faham-faham, tapi niat kita belajar betul, bersungguh mengaji, insya-Allah itu urusan Allah. Kita usaha je belajar. Faham Allah yang bagi. Dan nak habis dah ni. Malam ni saya tak balik Shah Alam, waktu macam relax sikit. Kalau balik Shah Alam macam dia nak panah punggung dah ni, berhenti dah. Adapun di dalam tidur, maka tiada khilaf harusnya berlaku tadi tu. Dan jika tiada begitu, seperti bahawa ada ia rupa seorang lelaki dalam mimpi dia. Dia kata aku Tuhan, tapi rupa lelaki, bukan dia lah tu. Maka bukannya ia Allah, bahkan iaitu misal yang menjadikan dia misal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu bukan Allah, itu makhluk yang Allah rupakan. Bukan Tuhan, tapi makhluk yang Allah rupakan. Dan dikatakan tatkala itu bahawasanya melihat akan ia akan Tuhannya pada jumlah yang pada secara umum kerana hikmah yang nyata pada takbir mimpi dengan bahawa dikatakan petunjuk ia atas bagian-bagian, dan kata til ia Allah ajul, dan keadaannya dengan ini wajah, dan sesungguhnya dengan i'tibar zihin orang yang melihat. Habis. Adapun pada hakikat, maka tiadalah Allah Ta'ala seperti demikian itu. Hakikatnya Allah bukan begitu. Allah tak berupa begini, tak berupa begitu, tak berlembaga begini, tidak berlembaga begitu. Hanya telah ditanyakan setengah sufiah yang mendakwakan melihatnya Allah Ta'ala di dalam tidur. Betapa engkau lihatkan dia? Maka berkata, ia terpaling penglihatan mataku daripada mata hatiku. Makna melihat tadi bukan dengan mata, tapi melihat dengan mata hati. Maka jadilah sekalian aku penglihatan, maka melihatlah aku akan mereka yang tiada seperti umpamanya sesuatu. Macam mana? Wallahualam. Habislah. Mana cari tempat berhenti. Dan lagi akan dilihat akan dia Allah SWT oleh mukminin di dalam akhirat dengan tiada kaifiat. Itu besok insya-Allah, mudah-mudahan kita semuanya direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setengah daripada mungkinat itu segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah, maka telah berlaku padanya 3 mazhab. Wallahu a'lam. Masuk di dalam perkara yang harus dijadikan oleh Allah adalah perbuatan kita hamba ni yang ikhtiariyah dan juga yang ittirariyah. Sama ada perbuatan yang sengaja yang kita buat dalam keadaan kita sedar, ataupun perbuatan yang kita buat dalam keadaan tak sedar, tergantung, terjatuh contohnya. Itu kedua-duanya pun berlaku dengan kehendak
Allah Ta'ala wallahu a'lam. Jadilah sikit-sikit. Tadi Abang Haji kata dia goreng mi, goreng lembab ke apa benda tadi. Dia kata ustaz ni ada permintaan ni, ada yang suruh buat masak, ada yang suruh buat kering. Macam mana ustaz? Buat lembab lah dia cakap. Duduk tengah-tengah bagus tak bergaduh. InsyaAllah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqimus shalah.